Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda semua yang sudah sedia dan setia menantikan sesi live kita pada malam ini. Baik. Alright. So, topik pada malam ni memang nampak macam menarik, macam power gila, macam adakah malam ini yang malam yang mana kita tahu yang kita boleh sauk, kita boleh beli kat bawah, kita boleh beli pada harga, kita boleh beli harga pada saham yang murah. Okey. Bunyi macam best. Tapi hakikatnya tuan-tuan dan puan, okay, it's not easy. Alright, it's not easy dan most probably and most likely anda akan luka lah sebenarnya. Okay. Dah sampai conclusion dah. Tak. Dia sebenarnya macam ni. Ceritanya macam ni tuan-tuan dan puan. Conclusion dah sebenarnya. It's very easy sebenarnya. Kejap lagi kan you try pergi dapur. Kan you jatuhkan, kan kalau you ada tabletop ke ataupun you ada countertop ke dekat dapur tu, ataupun tak kisahlah daripada meja kan, you try jatuhkan pisau tu, you try tangkap sebelum dia cecah sampai lantai. Berapa percentage kemungkinan you tangkap pisau tu dekat dia punya pemegang? Okay, berapa peratusan kemungkinan untuk you tangkap pisau pada pemegang dia? Bukan dekat dia punya mata pisau tu. Kan? Cuba try. Dah cuba try test sekali. Alright. How, maksudnya winning percentage dia sebenarnya tuan-tuan dan puan. Apa yang saya nak sampaikan kat sini. Maksudnya yang saya nak sampaikan kat sini adalah bila you pergi tangkap pisau yang sedang jatuh, kemungkinan untuk you luka tu lebih tinggi. Alright. Kemungkinan untuk luka tu lebih tinggi berbanding selamat. Jadi macam mana you nak tangkap pisau yang sedang jatuh? Jawapan dia, biarkan dia jatuh sampai lantai baru you angkat pisau tu. Kan you angkat pisau tu. Barulah pisau tu boleh angkat naik semula dekat atas meja. Diletakkan semula atas meja. Okay? Maka itulah conclusion dia pada malam ini. Tak. Maksudnya macam itulah sebenarnya dalam saham tuan-tuan dan puan. Kan? Ingat tak? Biar pisau jatuh sampai lantai. Lantai dah selamat, dia dah stabilize. Dia dah tak bergerak, dia dah tak melantun-lantun. Baru you angkat, naik saham tu letak balik atas meja. Lebih selamat. Kan? Naik balik atas meja, letak balik dekat rak dia. Alright? Dan persoalan dia adalah, how bottom is the bottom? Macam Cik Puan Hazwani tanya. How bottom is the bottom? That is the question. Saya cakap pisau meja jatuh atas lantai. Lantai senang kita boleh nampak. Tapi dekat dalam saham, dekat mana lantai dia? Alright. Kenapa saya suka nak share tajuk ni pada malam ni? It's one of the thing yang mana dia trigger saya lah. Yang mana pagi tadi, Student Investors Masterclass ada tanya saya, boleh sambut ke tak saham tu kan, certain saham dia dah jatuh, but dia cakap ada nampak macam signal bunga-bunga yang dia nak reverse. So we try to catch the knife, and this is my advice to them, exactly the same advice I give them but earlier in the morning. Yes, pagi tadi saham tu memang hijau tuan-tuan dan puan, nampak memang macam nak reverse, but analogi yang sama saya sharekan, try tangkap pisau tu. Dan apa berlaku bila market tu nak tutup? Bila market tutup tuan-tuan dan puan, pisau tu pun lukalah. Alright? Sebab dia jatuh dan hari ni dia jatuh lagi. Maksudnya dia tak habis jatuh lagi daripada meja pisau tu. Okay? Maksudnya tak habis jatuh lagi daripada meja pisau yang diorang sebutlah, saham yang diorang mention pagi tadi. Jadi dia trigger saya, if segolongan kecil daripada 80 orang
Daripada 80 orang yang saya jaga, yang saya monitor, yang saya pantau, approximately lebih kurang dalam 10 orang yang ada pemikiran untuk tangkap. Itu dalam skala yang kecil, maksudnya 1/8. Berapa ramai? 1/8 daripada orang yang ada CDS kat Malaysia. Let's say ada 1 juta rakyat Malaysia yang ada CDS. 1/8 daripada 1 juta roughly dalam 100,000 orang, tuan-tuan dan puan. Right? Roughly ada dalam 100,000 orang. Kira kasar lah, cincai boncai punya. Kira lah ni. Kan? Maksudnya, there's a possibility ada 100,000 orang yang berfikiran lebih kurang macam tu. 100,000 orang tangkap pisau yang sama, berapa ramai yang rugi? Okay? Dan berapa ramai yang bakal menangis di hujung bucu katil dan sambil ditertawakan oleh biawak-biawak yang sedang berenang kuat lentang dekat tepi sungai tu. Okay? Berapa ramai yang bakal jadi macam tu? Meaning, itu dalam skala kecil, but probably I need a bigger scale lah untuk get the exact numbers of people yang have that kind of thinking. Jadi adakah boleh sebenarnya untuk you tangkap pisau yang sedang jatuh? Jawapan dia boleh sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Boleh. Cumanya biarlah pisau tu jatuh sampai lantai. Alright? Biarlah pisau tu jatuh sampai lantai, baru you pick that stocks untuk you beli balik. Then how you want to know that is the very bottom of the stocks? It's very easy. Very easy, very straightforward. Okay? Yelah, sekarang ni ramai tengah cakap, tengah diskaun kan. Semua tengah jatuh, saham glove tengah diskaun. You tahu tak? Ramai orang dekat luar sana dah ada bearish view on glove sectors. Right, on glove sectors, rubber glove sectors, ramai yang dah ada bearish view. Walaupun kebanyakan saham glove yang dia announce untung untuk kuarter yang latest ni kan. Jadi maksudnya walaupun sekarang ni you nampak dia jatuh kan, and then dia announce profit, you cakap oh ni tengah discount, but you need to be careful. Either that is a proper discount ataupun dia discount to give discount some more to your capital. Modal you pun dia nak discountkan sekali. Adakah macam tu? Kan? Jawapan dia sebenarnya, tuan-tuan dan puan, you kena tunggu dia stabilize balik dekat bawah. Macam mana you nak tahu harga tu stabilize balik kat bawah? That is where you start to masukkan segala teori-teori yang saya telah kongsikan secara teknikal dan fundamental dekat dalam saham tersebut. Then you know, anda akan jumpa sebenarnya dekat mana. Alright? Dia ada tips lah. Dia ada tips cara untuk you tangkap pisau tu bila dia jatuh, bila saham tu tengah jatuh. How you want to catch that stocks, and you buy the stocks at a discounted price, and then you can maximize your profit. Probably you can get 100%, 50% to 100%, or even 5%. Kan? Sebab at the end of the day, yang penting adalah janji you profit. Alright. But before that, I like to see ada satu komen ni dia cakap daripada Cik Puan Zurina Hassan. Dia cakap buy on breakout sekali dia pusing. Yes, ada saham yang breakout semalam, saya dah post pun dekat saya punya Facebook page. Boiler Mac breakout semalam dengan satu volume yang agak menarik, but hari ni dia tak pergi, dia tak naik. Tapi you have to consider juga bullishness dia tu are still intact. Okay, price up, volume up, that's it, as easy as that. Hari ni price down, volume dia pun down. So as easy as that sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Okay, sebab semalam dia naik banyak, so hari ni ada profit taking. That's normal bila dia breakout. You jangan expect bila dia breakout dia akan terus terbang. Unless kalau volume dia super punya banyak lah. But kalau dia setakat breakout, volume dia just lebih sikit daripada biasa, dia selalunya dia akan ada pullback dululah. Yang mana berlakunya dekat Boiler Mac. Hari ni berlakunya dekat Jaya Corporation, Jacob. Jacob pun breakout. It's a good buy. Volume pun ada, but I'm expecting esok dia jatuh sikit. Alright, dia sama je cerita dia. Okay. Jadi untuk cerita macam mana you nak tangkap pisau sekarang ni.
Kan? Saham tu tengah jatuh, you beli. Dan saham tu terus dan terus dan terus jatuh. Okay. The risiko boleh juga. The risk, sebenarnya risiko yang you ambil bila you beli saham yang tengah jatuh, risiko dia terlampau besar sebenarnya. Alright. Sebab apa? Sebab price move in trend. Price move in trend, tuan-tuan dan puan. Ingat tak? Price move in trend. Benda yang dalam satu aliran tertentu akan meneruskan aliran tertentu. Peratusan untuk dia meneruskan aliran tertentu lebih tinggi. Meaning, benda yang tengah jatuh, boleh tak suddenly dia reverse without anything? Selalunya tak. Selalunya dia akan continuously jatuh dan jatuh dan jatuh ke bawah sebenarnya. Alright? Jatuh dan jatuh dan jatuh ke bawah. When I said esok, bukanlah esok cuti. I mean on Friday lah. Okay? Jangan skema sangat. Kena cerdik sikit lah. Esok meaning the next trading days lah. Esok semua orang tahu market tutup. But the next trading day. Maksudnya, okay? Maksudnya I'm expecting on Friday saham Jacob akan jatuh sikit. Alright? Itulah lama tak nampak KY ni. Okay? Right. Okay. Good. So, dia punya tips macam mana you nak tangkap saham yang sedang jatuh dan jatuh dan jatuh sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Hint dia, bila dia tengah jatuh, you jangan tangkap. Macam saya cakap lah. Tips dia sebenarnya very simple lah. You carilah buku macam mana pun, you google lah dekat website mana pun. Tips dia tetap sama. When you want to try to catch the falling knife, let the knife fall onto the floor first. Maksudnya dia tak cakap macam tu lah. Dia cakap make sure dia very bottom. Baru you ambil. You jangan waktu dia tengah jatuh. First kejatuhan dia tu. Kejatuhan pertama dia tu you jangan beli. Kejatuhan pertama dia you jangan beli. Tapi you beli waktu bila? You beli waktu mana? Dia dah stable kat bawah. Dan selalunya kejatuhan ni dia berlaku 3 kali kejatuhan. Baru dia habis bottom. Sebab apa? Sebab nampak? Saya gabungkan semua ilmu teknikal ni. Nak tangkap betul-betul bottom ni. Okay. To catch the very bottom of the market, selalunya berlaku 3 kali kejatuhan. Kenapa 3? Sebab if you remember, bila saya kongsikan tentang Elliott Wave naiknya ada 5. Jatuhnya ada 3. Jadi selalunya dia jatuh yang kali ketiga itulah yang paling last sebenarnya. Okay? Dan selalunya tempoh masa untuk dia stabil balik adalah antara 3 ke 6 bulan. Okay? 3 ke 6 bulan sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Alright? 3 ke 6 bulan dia punya jangka period dia selalunya lah. Alright, meaning sekarang ni saham JFTech tengah hot sebab jatuh gila babas punya besar semalam. Dan pagi tadi dia naik balik sikit, lepas tu dia buang balik ke bawah. Dan ramai orang yang mungkin tercedok lah kat bawah tu kan, mungkin luka, nangis, duduk ujung bucu katil, cakap tak jadi pun, cakap ini nak jadi reversal. Candle kali hijau ada volume. Tak sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Belum bottom. Bila mana you tahu bottom adalah bila mana harga tu dia mula stabilize dan dia akan berlega-lega dekat satu harga, range harga yang lebih kurang sama. Tapi adakah anda boleh masuk dekat situ? Tidak sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Walaupun anda boleh consider tu macam bottom, tapi bottom tu belum confirm selagi dia belum buat aliran uptrend. Macam mana you nak confirm aliran uptrend? Higher high and higher low sebenarnya. Tu sebab saya sangat-sangat tekankan higher high dan higher low. Jatuh saham tersebut, dia sideways for a couple of month. Hint. Glove dah 3 bulan. Tapi adakah dia nak terus jatuh atau naik? I'm waiting for the higher high and higher low untuk confirmkan. Even though ramai dekat luar kat sana dah cakap they are having a bearish view on glove sectors. But I myself tak, orang kata, tak pegang sangat dan tak percaya bulat-bulat. Maksudnya, I only trade what I see. Selagi dia tak jatuh, dia tak breakdown habis, selagi dia duduk berlega-lega within a certain price range, meaning there's a chance untuk dia buat naik ke atas, iaitu higher high dan higher low. Yes, meaning sekarang ni JFTech dia kena stabilize at a certain price range before dia create higher high and higher low. Untuk nampak lebih power lagi you punya charts, try to confirm dengan
I punya favourite, one of my favourite is RSI dan juga MACD. Try to confirm balik dengan RSI dan MACD. Dia ada divergence ke tak? Nampak tak? Nak cari bottom bukan senang tuan-tuan dan puan. Okay? Dia naik ambil masa probably 4-5 tahun. Dia nak jatuh balik harga sama dengan 4 tahun ambil masa 1 jam pun boleh sebenarnya tuan-tuan dan puan. Tapi dekat Malaysia susah lah sebab ada limit down punya ni kan. But meaning it can happen. Alright, it can happen. Boleh jadi. Okay? Selagi tak ada higher high and higher low, tak boleh sebenarnya tuan-tuan dan puan. Letaklah moving average ke BBI line ke, selagi dia belum stabilize dekat certain price range and formation of higher high and higher low. Gabungkan sekali dengan RSI dan MACD selagi tak ada bullish divergence, never ever enter the stocks. Nampak tak berapa banyak benda yang saya sharekan? Chart pattern, basics of trend, higher high and higher low. Yelah, bila dia stabilizing at certain price range, dia akan ada form reversal pattern selalunya. So satu chart pattern. Yang kedua, masukkan sekali higher high and higher low. Yang ketiga, masukkanlah indikator yang telah diajar. Antaranya adalah RSI dan MACD. To confirm betul ke tak, kuat ke tak uptrend tersebut, masukkanlah moving average yang you dah guna pakai. Dan saya punya favourite moving average ada 3 je sebenarnya tuan-tuan dan puan. Guna 3 moving average. Okay? Guna 3 moving average. You choose whether you want to use 3 moving average ataupun you guna BBI line. Tapi kalau you nak nampak lebih superb, guna 3. Lebih confident dia lebih sikit lah daripada guna BBI. Sebab you nampak 3 line tiba-tiba dia bercambah, dia crossovers, meyakinkan you lebih sikit. Alright? Sebab nak sangat tangkap pisau, nak make sure pisau tu betul-betul atas lantai. That's how you do it sebenarnya. Meaning, bukan setakat tengok live pada malam ni saja. Refer balik MACD punya live macam mana, RSI punya cerita macam mana, uptrend, higher high, higher low macam mana, chart pattern, reversal pattern macam mana. Time frame bull divergence, seeloknya tengok dekat mana? Tengok dekat daily and weekly. Baru strong reversal. Kalau you tengok hourly, there's a chance you kena lipat balik tu tinggi. Okay, sebab saham very dynamic. Stocks market is a very dynamic investing punya mechanism. Sebab dia berubah every second. From 9 to 5 PM. 9 AM to 5 PM. Dia very dynamic and it changes. The price change. The momentum changes every second of the day. Okay? Meaning, gunalah segala ilmu yang telah diajar just to make sure dia dah sampai dekat lantai. Tambah lagi dengan fundamental. Turn around punya company. Alright, siapa ingat last week kot saya ada mention about stocks. Dia jual sanitizer kan. Semua orang dah tahu kan. Ramai yang baru sebut saham tersebut pagi tadi. Tapi dia tak pergi pun. Dia tak naik. Alright, and investors masterclass dah profit dah pun daripada saham tersebut. We didn't make a lot. Tapi lebih kurang dalam 10% je. But still a good money, what? 10%. Alright. Yes, you boleh tanya Student Investors Masterclass. Right, last week. Lebih kurang 5 to 10% punya profit, but I managed only to get 5% out of it. And yesterday, saham yang kita rembat, saham apa? Boiler Mac lah kita rembat. And we managed to get 4%, 5% pada hari ni. And Jacob, next, kita nak belasah. Kita belasah Jacob petang tadi. Bukanlah kita beli beramai-ramai. It's just that saya personally, saya cakap kalau you nak masuk boleh masuk, it's up to you. And saya personally pun saya masuk juga Jacob. Okay? Ada chance sebenarnya. Bukan tak ada chance dalam keadaan pasaran yang jatuh teruk macam mana pun. There's always a stocks yang menunjukkan kenaikan. But then, bila saham tu naik tuan-tuan dan puan, you janganlah nak rasa dalam keadaan pasaran yang macam ni, yang sentimen politik yang tidak menentu dengan keadaan keadaan
politik bukan setakat dekat Malaysia, dekat luar negara pun yang tidak menentu. You dapat 4%, 5% a day pun more than good enough sebenarnya. Alright, try to compound 4% a day, 5% a day. Berapa banyak you akan make at the end of the year? Banyak sebenarnya tuan-tuan dan puan. 4%, 5% a day, it's very easy. Okay, kalau tak berani, syarat dia you wajib ada masa. Tak ada masa, you jangan terlibat dengan pasaran. Daily lah, intraday. Alright. HWGB nampak macam ada momentum, but overall dia belum lagi. Nampak macam dia stabilizing at a certain price range, but not yet. Remember, higher high and higher low. Walaupun nampak seakan-akan ada morning star, but then dia bukan proper morning star sebab dia punya bull candle pada hari ni tak kuat. And tak ada volume. Means tak cukup power lagi. Okay? Selagi tak ada higher high and higher low, saya tak akan masuk satu-satu saham tersebut. Biarlah lambat janji selamat sebenarnya tuan-tuan dan puan. Okay? Janji lambat asal selamat. Alright? So if you ask me, saham apa yang best untuk swing, untuk you jadikan position trade, you nak simpan 2-3 bulan, you nak simpan 1 tahun. My view is I will put my money on Gretek. Alright? If you are looking for a mid-terms punya range, I'm looking at Gretek lah. One of it sebab dia supply barang-barang komponen untuk kenderaan EV EV dekat US yang mana dia baru diapungkan. Syarikat kereta tersebut pun baru diapungkan semalam tak silap, diapungkan dekat Nasdaq. Okay, dia baru diapungkan semalam kat Nasdaq. Lordstown kot apa nama kereta dia, yang mana dia bukanlah kompetitor kepada Tesla, but dia punya target market dia semua is totally different sebabkan dia fokus lebih kepada truck yang menggunakan kuasa kuasa elektrik, menggunakan bateri. Alright. Dan komponen dia dijual, maksudnya supplier komponen untuk kereta tu Gretek yang supply dekat dia. So upside potential untuk Gretek, I'm looking at possibly around, if you are asking about short period of time, probably only 10% lah. Probably dalam 2 minggu you will get 10% out of it. Sebab target price yang broker letak pun lebih kurang RM8.5, RM8.6. Okay. So sekarang ni 79 ke 89, lebih kurang macam tu lah dia punya target, but 10% saja. Okay. And satu lagi, my view untuk you pegang, this is a totally long term punya cerita sebab dia punya competitor semua harga RM30 tapi dia baru RM1. Okay. Dia baru RM1 rasanya. Tak silap saya RM1 lah. Sekejap saya check sekejap. This is also my long term view. This is long term view lah sebab competitors dia semua harga RM30 per share. Dia tak silap dalam RM1 lagi baru. Nama dia Johor Tin. Johor Tin dia dah tak jual tin. Johor Tin dah tak jual tin. I just go through apa K-Power pula tiba-tiba. Yes, dia baru RM1.6. Dia baru RM1.6. But this is a very long term punya stocks. I'm looking for probably another 10 more years, 20 more years from today. Okay. Sebab business dia, peers dia semua RM30, RM20. Dia jual apa sekarang ni? Dia jual produk susu. Alright, dia jual produk susu yang macam Dash Lady. Dah bagi hint dah ni dia punya peers. Dia punya peers Dash Lady. Apa lagi peer dia? Satu lagi lupa. Lupa dah. Tapi saya dah share dah sebenarnya benda ni last week dekat Investors Masterclass about Johor Tin. Okay, about Johor Tin saya dah share dengan Investors Masterclass last week. Business nature dia. Jadi dia dah switch sebenarnya. Dia dah mula sell off dia punya tin business. And bukanlah dia sell off. Maksudnya fokus dia sekarang ni lebih kepada susu. And dia memang ada supply susu. Market terbesar dia adalah dekat Mexico. Klien terbesar dia adalah Mexico. Alright. Tu Johor Tin is a good investment lah sebenarnya. Alright, when I'm saying investment, it's investment, bukannya trading. Alright. Okay.
Nestle. Nestle janganlah compare sekali tu. One more is FNN. One more dia punya competitor is FNN lah. Jangan compare dengan Nestle. Nestle ni dia dah tahap dewa. Kan dia dah tahap dewa punya ni lah. Golongan dewa-dewa je duduk kat situ 100 lebih kan. Yang nampak feasible sikit, yang nampak macam achievable sikit is RM30. Alright. Even kalau dia hit RM20 pun power babe sebab dia RM1.6. Alright, dia dah tak jual tin. Tu sebab saya macam pelik kenapa dia naik. Dia naik dan saya ternampak ada satu write up yang mana dia mengatakan bahawa Johor Tin dah tak buat tin. Maka saya pun study. Bila saya study betul dia jual susu sekarang ni. Okay. Ken1 pun sama. Alright. See, Tuan Faizal pun dah share. Kalau you buka Johor Tin dekat Bursa Marketplace pun dia bagi rating 10/10. Dia dah tukar sebenarnya. Tu sebab saya study last week, saya came across that stock, saya share dengan student investor masa kelas last week. Diorang mungkin dah borong lah kot. Yang naik kali hijau tu mungkin diorang lah kot yang borong semalam tu. Okay. So yes, Johor Tin. Dan dia punya main market yang dia export adalah ke Mexico. Alright. Able milk. Apa nama dia punya ni? Carilah susu Able. Alright. Dekat Malaysia you banyak boleh jumpa dekat Econsafe. Dia cakap so far paling banyak yang beli dan paling banyak sale untuk Able milk adalah daripada Econsafe. Detail babe. Jumpa. Alright, bukan Econframe. Econframe baru keluar. Dia Econsafe yang paling banyak jual lah. You pergi lah try Econsafe, tengok ada tak Able milk. Okay. Color kuning dia punya packaging. Yes. So ada few other stocks sebenarnya yang saya tak habis study lagi, but it's all a good stocks yang menarik untuk you simpan probably 6 months. Saham-saham saya selalunya memang 3 bulan 6 bulan punya cerita, bukan sehari 2 hari punya cerita. Sehari 2 hari punya cerita selalunya saya kena duduk mengadap baru saya nampak. Okay. Jadi sehari 2 hari punya cerita probably Jacob. Next apa? Yelah tu je lah. Yang sekarang ni saya nampak Jacob lah. Okay. Yang lain saya tak nampak sangat. So tu je lah sebenarnya sharing dia. So meaning kalau you nak tangkap betul-betul dekat bottom, you have to understand dia punya fundamental sekali. And then on top of that you campurkan semua benda technical yang saya pernah kongsikan sebelum ni. Meaning you campur lah. Chart pattern, higher high, higher low, RSI, MACD, moving average. Gabungkan semua benda. Tak jadi masalah. Barulah you boleh jumpa the very bottom of the market dan insyaAllah you boleh secure you punya capital sebenarnya. Alright. Jadi tu je kot untuk hari ni malam ni kan. Tak banyak sebenarnya. Senang je nak tangkap pisau ni. Cumanya you kena cekap ke. Alright, you kena cekap. You kena cekap je untuk tangkap pisau ni. Bukan susah. It's all skills. Alright. Dia perlukan skill. Tapi macam saya cakap, kalau you nak develop satu-satu skill, you jangan guna duit you dulu. Paper trade dulu. Tengok jadi ke tak jadi. Lepas tu bila saham tu jatuh, you monitor lah. Ada can ke tak? Kan? Sekarang ni, yang best nak tengok satu lagi adalah saham. Dia aktif hari ni. Saya nampak dan seorang student investors masa kelas, dia ada mention saham ni pagi tadi. But dia belum properly hit rock bottom. But dia dah mula buat high. Dia tengah forming high. Adakah dia berjaya buat higher high and higher low? So, I'm monitoring. Sebab MACD dia dah menunjukkan benda lain. Dan dia punya moving average pun semua dah hooking up. But belum ada crossovers. So I'm monitoring tightly. Sebab sekarang ni harga saham tu RM3. It used to be RM7 stocks. Meaning upside potential, there's a chance of 100% return.
Bila? Probably a year or two from today. Okay, probably a year or two from today, but all indicators are signaling yang dia kemungkinan untuk pusing, but I haven't studied about dia punya fundamentals, so I'm not going to mention about the stocks. Tapi investors masa kelas dah tahu. Alright, sebab saya suruh diorang study dan study sendiri. Lepas tu tahulah apa mereka nak buat. Alright. Pagi tadi sebab dia highlight satu stocks ni nampak very aggressive, dan for RM3 kind of stocks dia punya volume dia tu agak ni, and dia very bottom. I'm talking about very bottom punya stocks. Okay, sangat-sangat bottom. Okay, history shows that harga paling tinggi dia pernah pergi adalah RM7, RM7.5, and now dia selling at RM3, exactly at RM3. 100% 1 year. Alright. Tak apalah, lambat pun kan. Lambat pun tak apa. Janji profit. Kan, sebelum ni tunggu 5%. Sebelum ni boleh tunggu 5% a year. Tak ada masalah pun. Kan. But, is it good? Is it a good stock? Saya belum study fundamental lah. Right, I haven't studied the fundamental. Adakah dia turn around stocks? Yes, Tuan Daniel yang mention pagi tadi saham tu agresif, tapi dia tanya boleh masuk ke tak. Saya cakap jangan masuk sebab dia belum lagi. Tak, dia morning bell. Okay, dia morning talk. Okay, trade talk, morning talk, morning session hari ni punya. Cari Tuan Daniel ada sebut. Cari komen dia pun cukup. Okay. So that's all. Banyak dah hint bagi pada petang ni, pada malam ni kan, sebab catching a knife kan, nak sambut pisau. So that's a live example how to catch a knife. Adakah dia jadi? Try paper trade saham tu. Try cari. Okay, try cari saham tu kan. Try cari saham tu, paper trade dulu. Jadi tak jadi? Okay, catching a knife alright. So saya suruh you paper trade tu sebab saya tak mention nama saham tu. So you cari, you study sendiri, find the fundamentals, and that's all untuk pada malam ni. Alright, itu ada live case, case yang currently saya tengah tengok. Jadi ke tak? Alright, jadi ke tak dia nak reverse? Okay, adakah ni lantai dia, pisau ni sampai lantai ke belum? So this is real time case study. Alright. So tu saja saya punya live untuk malam ni. We've live more than half an hour. Okay. Dah tahu kan kita sambut parang terus. Good. Alright. Okay, so thank you siapa yang menonton, kepada anda semua yang setia menonton. I have almost 200 viewers pada malam ni yang menonton live saya pada malam ni, dan tahniah kerana berjaya untuk hadirkan diri pada live pada sesi live malam ni. Walaupun kelas percuma, but I believe banyak info yang you dah dapat sebenarnya. Okay, sebab yelah bagi live pun kena kecam juga kan. Kalau bayar lagi teruk kena kecam dia. Jadi sekarang ni bayar ada, free pun ada. It's up to you, you nak yang mana kan. Jadi sekarang ni saya bagi yang free je. Pun kena kecam. Jadi lantak pi lah siapa yang nak kecam tu kan. I'm okay, I'm fine. Okay, sebab I know what I'm doing. Okay, jadi tu saja daripada saya untuk sesi malam ni. Dan saya nak ucapkan welcome juga dekat semua student investors masa kelas batch 3. Dan malam last day sebenarnya. Semalam last day saya dah tutup investors masa kelas punya, but since esok cuti and probably ada yang baru dapat gaji apa semua, so I'm extending sampai petang esok lah. Alright, I'm extending dia punya ni sampai petang esok. Last kopek. Alright, siapa cepat dia dapat. Seat dah tak banyak, tak sampai 5 seat pun lagi. So siapa cepat dia dapat, just grab whatever seat left yang ada, sebab lepas tu kita akan tutup on Friday. Kita akan start first session kita. Jadi
Tu saja daripada saya untuk sesi live malam ni. So I'll see you again hopefully tomorrow night. Okay, kalau tak ada apa-apa insyaAllah malam esok kita akan live lagi sekali. Tu je lah daripada saya. So hopefully you learn something. And please share group ni dekat luar, dekat kawan-kawan. Page, share sekali YouTube, link channel apa semua kan. Sebab benda ni percuma. Alright, tak ada charge pun. Yang kalau nak kena kecam cakap dengan dia, dia tak ambil 1 sen pun. 1 sen tak ambil. 1 sen tak ambil. You belajar kat situ free, lepas tu you pergi buka sendiri broker kan. Lepas tu you punya modal sendirilah. Untung rugi you sendiri tanggung. Tapi dia ajar free. Okay. Yes, saya halalkan semua ilmu saya. Jadi share lah. Bagi ramai lagi kawan-kawan, adik-beradik, sepupu, sepapat. Apa lagi? 2 pupu, 3 pupu, 4 pupu. Berapa banyak kupu-kupu lah. Okay, share kat diorang semua So that's all daripada saya untuk malam ni. I'll see you again tomorrow night. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.